istilah apa seumpama tu kan, setiap barang ni mesti ada istilah perincian yang kita nak, yang menjadi maksud untuk pembelian. Kalau kita handset, brand apa, brand apa, waktu berapa SIM, waktu harga, waktu warna apa, waktu apa kebolehan dia, apa nak apa spesifikasi lah pasal itu. Kalau apa saja, beli almari berapa pintu, kayu apa, berapa harga, kalau mudah tengok gambar. Jadi antara jual beli salam tak, jual beli menggunakan contak atau menggunakan contoh, menggunakan gambar. Macam mudah.com.my, mudah.my tengok mudah, tengok gambar. Ni nak jual apa, ni macam mana dalam gambar. Jadi gambar tu adalah kaedah untuk menunjukkan mausuf. Baik, atas nama jual beli salam dia baik syai'. Syai' ni bila atas nama baik, dia mausuf dan dia fi zimmah. Istilah zimmah ni pada tanggungan diri seseorang. Kita jumpa banyak kali dalam zimmah cuma jarang pakai, dia pelik kadang-kadang. Kalau hebah kita buat fidyah pun, aku jadikan berai ni fidyah bagi puasa yang tergantung atas zimmah. Guna bahasa zimmah. Maksud zimmah ni tanggungan diri seseorang. Jadi kalau kata jual salam ni, dia ialah syai' mausuf fi zimmah. Maksudnya apa yang kita sebut, yang kita nak beli, yang kita nak order dengan contoh dan sebagainya tu, dengan gambar apa, bila kata fi zimmah, maksudnya benda tu tak ada lagi, nanti jadi tanggungjawab dia untuk dia cari barang yang nak ingat ke suara saya tak ada habis langsung kan, rupanya dah dicabut. Okey. Dia pelik kejutan sikit. Jadi kata fi zimmah, maksudnya benda tu tak ada, nanti jadi tanggungan dia untuk dia cari. Satu istilah bahasa lain, jual beli salam ni dia lah hutang di sebelah penjual. Pasal apa hutang? Tunai nanti di pihak pembeli. Pasal pembeli akan bagi duit, penjual barang tak ada lagi, dia kena cari. Lekot untuk memahamkan sikit lalu apa dia salam tu. Itulah salam. Bukan jual beli salam ni bersalam. Itu faham bodoh-bodoh lah, budak-budak lawak bila tu pun. Dan bila sebut salam, dia ialah nauk baik. Cuma beza dengan baik tak dikatakan baik, melainkan dia musyahadah. Bila salam, dia ialah tak musyahadah. Pasal apa? Ainnya tak ada lagi. Ainnya tak ada. Kalau ada pun, yang ni contoh, beli rumah contoh. Contoh, rumah mana nak beli? Macam ni. Jadi tu order tumpah. Okey. Jadi siapa baik dia akan jadi pada zimmah dia lah untuk cari tu yang baik syai' mausuf fi zimmah. Kalau panjang ayat itu zimmah apa? Zimmatul ba'i. Baik. Wala yasihu illa bi ijabin wa qabul. Dan tak sah ijab melainkan ijab qabul. Dan memang bab ni dia memang ijab qabul lah. Pasal kaedah dia takkan jadi salam atas nama order. Kita dah biasa guna order tu. Saya pun dah terbiasa guna order. Kalau nak order saya nak order lah benda tu, order. Cuma kita selalu order hutang dengan hutang. Order berhutang, orang tu berhutang tak. Kita hutang masa tak bagi duit, dia hutang masa tak bagi barang. Asal muamalat kita dalam syarak tak sah jual beli hutang dengan hutang. Jual beli tapi hutang dengan hutang, mana boleh. Sekurang-kurangnya atas salam ni dia mesti tunai di pihak pembeli. Syarah ke depan memang dia saja sebut pasal itu kaedah kita dalam bab salam. Yang tu yang awal-awal kita sebut bab banyak itu, orang kafir dia muamalah tak jadi kena pada dia tu, dia minta deposit tu. Pasal apa? Pasal muamalat tak betul. Kita syarak dah istilah ada sadu zara'i. Ada tutup lorong-lorong supaya jangan jadi gurur dalam bab jual beli. Antaranya tu yang dia tak boleh hutang dengan hutang. Bila hutang dengan hutang,
Kalau ikut tak sah, jadi atas nama salam. Kalau nak juga, dia bukan jadi salam nanti. Katalah kita order, saya nak simen 10 kampit. Cak apa? YTL. Singa Blue Lion apa. Macam ni tak betuli pun. Singa cok apa? Simen cok apa? Cok Dacing ke cok Najib ke apa. Tak kira lah. Apa sebut ni? Okey. Tak mana sebut tu. Lupa lah. Dah sebut Dacing lah. Tahulah tempat simen. Tapi nak sebut apa dah pergi sebut contoh tu. Hutang tu kan. Okey, katalah saya nak simen ni, saya nak pakai dalam 100 kampit. Nak buat rumah katanya. Nak pergi besar rumah sikit. Tak apa. Jadi tak apa tu nanti. Bila ada, tu bukan salam. Tahu apa? Baik ada beli. Cuma kita khabar kat dia, nanti dia cari . Jadi yang tu tak salam lah. Tak salam lah tu. Salam ni betul-betul yang kita nak benda tu, suruh dia cari, bagi duit siap. Mau salam. Jadi yang tu bukan salam, kita khabar. Itu istilahnya ikhbar. Bimanah taju ilaih. Itu saya punya bahasa lah kan. Maksudnya kita masukkan cerita kat dia apa yang kita nak. Katalah meniaga ni jual buah. Antara benda buah dia jual tu, keledek pun dia jual. Kita kata saya 3 hari akan datang ni nak pakai keledek dekat nak mau 80 kilo katanya. Nak pakai, nak buat apa? Nak buat mi kuah, pakai keledek banyak. Katalah contoh itu. Jadi kita khabar dia, tak apa, tolong carilah ya. Saya nak pakai ni, saya harap awak je tolong cari. Apa tu? Ikhbar lah. Ikhbar, bukan salam. Ikhbar, dia cari. Cari, ada esok. Ada, alhamdulillah ada. Tu buat apa? Beli ya, kita baik tu ain musyahadah. Beli pilih lah tu. Bengkok tak ambil, kecut tak ambil, kepak tak ambil. Tu baik. Musyahadah. Kalau salam, kita salam, kita nak keledek kuning. Saiz macam ni. Nak 80 kilo. Saya salam kat awak. Saya nak order macam ni. Boleh dapat bila? 2 hari paling cepat. Paling lambat 3 hari. Tapi 2 hari pun selalu boleh dapat lah. Boleh? Okey. Nak order lah, bagi betul duit lah. Dari segi kewajipan nanti dia memang kena ambil lah tu. Dan dia kena cari. Kalau di atas kita ikhbar, tak ada. Ikut dia, tak ada. Ataupun dia malas duit tak bagi, kata dia mana aku nak cari. Bukan nak beli dengan Elio katanya. Ikut dia. Cuma kalau dia berniaga, biasanya dia akan cari lah. Pasal dia nak berniaga. Macam mana pun nak sebut. Atas nama salam betul-betul ni, salam yang atas nama nufus salam, maksudnya kita memang akad betul lah dengan dia. Tu ijab kabul tu. Jadi kalau kata tak berlaku, kita ijab kabul atas salam. Order bodoh-bodoh gitu je. Dia bukan salam lah. Tu apa? Ikhbar. Jadi bila ikhbar, antara risiko dia apa? Kita khabar nak keledek. Lepas tu, kat orang ni pun kita khabar nak keledek juga. Kalau tak khabar pun, yang tu kita khabar nak keledek, dia pergi cari. Cari-cari ada. Kita pergi cari keledek dia ni. Dia tak murah lagi pada hak dia jual. Macam mana? Tak ambil hak dia. Betul dia kata, keledek ada dah Ustaz. Saya 100 kilo saya ambil. Yang 10 saya, 20 saya punya. Yang 20 tu, yang Ustaz tepah katanya. Yang tak pakai tu. Saya dah beli dah. Astagfirullahaladzim. Banyak tu mana nak habis saya kata. Nampak. Itulah pula. Kalau dia kata, tak apa, tak beli pun. Saya memang jual, saya pun sehari-hari pun 20 kilo habis katanya. Tu 4 hari, tak apa. Tak apa. Yang tu yang kalau dia boleh, tak ada masalah situ, tak ada gaduh nak salam. Kita ikhbar je lah kat dia. Pergi kedai mana-mana, ataupun apa-apa, kita nak beli baju ke kain pelekat ke apa ke, kita bukan salam. Kita apa? Saya nak berniaga bulan puasa ni, saya nak kepiah 100 kepiah rehan banyak ni, kepiah apa? Ijaz macam ni, kepiah apa lah, mobil lah apa nama tu, tudung bawah macam ni, siakap macam ni, senohong macam ni, ikan keli macam ni. Contoh dah orang kepi. Dia pun cari itu untuk kalau tak, kita tak ambil esok, melepong dia itu ialah
Yang tu dia punya risiko dia. Risiko dia. Itulah macam Tiang nak sebut. Atas kata nak nama jual beli salam, nak bagi jadi betul, memang akad jual beli salam. Jadi kalau tidak, istilahnya ikhbar. Jadi kalau kata ikhbar pun, kalau dia memang nak cari, kata macam ni, kalau saya tak ambil esok, tak apa tak? Kau tak ambil, tak payah kabur saya, katanya. Itu tak usah kabur lain kali. Maksudnya kalau kita kabur, memang nak ambil tu. Jadi amanah tu. Jadi masalah jual beli sini ya. Jadi maksudnya bila kita kabur, dia cari, kita tak ambil, masalah. Tiang, kalau atas nama, muamalat nama, salam betul. Cukup syarat dia kalau memang boleh salam, duit mesti bayar. Duit mesti bayar. Dengan makna, kita memang akan ambil barang tu. Dan pastikan spesifikasi yang kita nak tepat. Dan mesti bila sebut mausuf, benda tu memang boleh sifatkan, boleh spesifikasikan dia apa dia satu. Yang istilahnya walaupun tak nampak lagi benda tu, benda yang nak dicari dah memang dalam kepala kita. Siap. Baru sah nama jual beli salam. Jadi tak sah melainkan ijab dan qabul. Dan wa yasihu salam halan wa mu'ajalan. Tantu lu rasanya ada soal tentang sikit gambaran salam ni. Ya, atas nama salam betul, pembeli kena tunai. Tunai sepenuh. Tunai itu nampak air. Oh. Atas tunai ni selalu istilahnya cash lah. Maksudnya cash lah. Kalau kata bank in, kalau atas kata muamalat lani kan, bank in, cancel je. Baru bank in. Kalau kata tu bank in pakai bank lah kan, transfer bank lah, online ni. Okey, ni saya masuk, tengok ada line tak, buka, ada akaun masuk. Okey, tu saya bayar. Kalau nak macam tu memang cash betul ya. Tu istilah cash lah. Kalau bank in, hutang juga. Cuma kalau ikut kaedah ni macam mana, dah masuk duit, salam. Masa tu lah buat akad. Pasal duit dah masuk, duit dah bagi. Pasal dia mesti istilahnya cash tu. Cash. Kaedah kita syarat salam mesti bayar penuh. Kalau tak bayar penuh, semalam kita ada jumpa istilah tafriqus sadaqah. Dengar ke mengantuk semalam? Okey. Ke tak semalam tak bayar? Okey. Macam mana pun dah faham tafriqus sadaqah. Jadi kalau kita bayar katalah 50%, 20% ataupun bayar RM20, RM50 dulu sebagai istilah, dan tu yang selalu orang istilah deposit tu. Kalau tak ada istilah deposit pun bayar sebahagian dulu. Bayar separuh. Sedangkan syarat salam mesti bayar semua. Bila bayar separuh, soal. Sedangkan syarat mesti bayar semua. Sah tak sah? Dua kaul. Dua kaul apa? Satu kata tak sah. Pasal apa tak sah? Dah syarat bayar semua, bayar separuh, mana sah? Kaul kedua, sah pada yang dibayar, tak sah pada yang tak dibayar. Nak keluar khilaf macam mana? Bayar semua. Bagus soalan tu. Dia kaedah berjual beli benda salamnya ni, apa yang kita dah istilah tempah, istilah dah lock price. Lock price, faham tak? Harga tu kita dah buat utusan, dia dah bayar. Walaupun naik harga tu, harga mesti pakai harga tu. Mesti pakai harga tu. Harga yang kita dah dealing, kita dah setuju. Katalah beli emas, selalu yang ni buat beli emas. Saya sebut, saya hidup ni emas, saya tahu lah. Katalah hari ni 1 dinar, 1 gram RM146. 1 gram. Kalau dinar 916, 573. Kalau emas 999, 647. Pasal baru tengok tak ni? Simpan kepala tu. Okey. Okey.
Bila ada orang nak beli, saya nak beli emas, okey, macam ni. Dia nak tempah tu, emas saya tak beli lagi. Jadi kena lock price dia, tunai, di duit dia. Okey, berapa harga tak? Saya nak beli apa? Saya nak beli 10 gram. Okey, 10 gram, 1460. Jadi dia berhak dapat 10 gram. Tengok harga naik esok. Saya esok baru nak beli Saya baru nak beli esok. Harga esok 160. Saya tanggung risiko tu. Pasal apa? Pasal dia di atas berapa majlis akad yang berlaku. Ijab kabul. Dah setuju bagi duit, itu harga. Jadi kalau tu naik, kalau turun pun sama. Jadi takkan nanti pembeli dia boleh kata, harga murah ni. Memanglah sekarang harga murah. Masa kau order kat aku tu, masa tu mahal weh. Jadi kalau kelahi pun kaedah dia apa? Kembali kepada harga masa ijab dan kabul. Harga masa nufus, masa berlaku ijab kabul tu. Kalau bahasa sebut tu ya, harga ketika lock price tu. Kalau dia kata hari murah, hari ni mahal saya beli hari ni, beli esok. Pasal harga nak turun lagi ni. Kalau saya punya sebut emas lah, contoh tu lah. Jadi kaedah dia harga lock price. Jadi tadi pun saya jawab lah. Jadi bayar sebahagian. Kaedah kita, syarat mesti bayar semua. Bila bayar sebahagian, istilahnya ada dua khilaf. Pendapat ulama ada kata sah, ada satu tak sah langsung. Itu yang kuat sekali. Pendapat kedua sah pada yang dibayar. Jadi ada juga yang tak sah. Jadi ada batil kat situ. Satu, kalau tak nak buat bayar-bayar ni, kaedah apa? Kaedah tadi ya, ikhbar je lah. Bila dia ada barang, tanya, ada barang? Beli, saya nak beli. Jadi kaedah dia kaedah baik, bukan kaedah salam. Okey, saya jawab soalan. Boleh? Kalau macam pasaran itu yang maksudkan tu pasaran hadapan. Ya. Kalau macam pasaran di bursa saham tu dan turun di currency wang asing, dia ada juga macam bentuk dia macam-macam pelbagai. Itu macam mana? Pelbagai tu macam mana? Dia banyak. Di situ ada juga yang dia maksudkan deposit yang lock. Macam mana dia lock ada besok sama ada naik dia juga pada semasa. Nak masuk tu jauh sangat tu. Saya kata jauh tu pasal bila bursa saham ni dia banyak gurur situ. Satu, saham tu orang panggil apa? Jual beli saham jual beli ke? Jawab tu. Situ dah pening lah. Satu, bila kita masuk yang moden ni, macam laru kepala otak habis. Bukan saya tak boleh selesaikan, tapi nak selesaikan jual beli tu. Okey, jual beli saham tu. Saham tu menatang apa? Saya tahulah. Saya bukan tak faham, tapi maksud saya tanya tu, bila nama baik jual beli maksudnya kita baik sama ada mausuf bizimah, sama ada musyahadah, ataupun baik hibah sawab bisawab, ataupun semalam kita ada sebut iqalah. Itu baru panggil baik. Saham ni benda spekulasi. Beli apa? Beli bond tu. Bond kan istilah dia bond kan. Tak tahu tak? Tak boleh macam mana nak cerita. Ya. Ya. Ada juga bentuk currency wang asing, wang luar. Ya. Bentuk-bentuk itu. Maksudnya membeli dan membeli ketika dia murah dan jual ketika dia Mahal. itu adanya bentuk Deposit tak deposit. Itulah istilah deposit tak deposit. Sebelum ke deposit tu, baik tu dulu diselesaikan. Bila baik tak diselesaikan, masuk deposit dua kali benda ni. Masalah deposit tu satu. Deposit tak bayar habis tak? Deposit tak bayar habis. Kalau kata atas bayar habis pun, itulah atas baik tu adakah dia ain musyahadah. Kalau sama ada di currency money ataupun emas perak, mana emas Mana emas Dia tak berlaku jual beli. Dia sebutannya. Emas. Apa ni?
Beli, saya nak beli harga ni. Ini. Harga berapa? Okey, masuk duit. Ni. Memang ada orang tunggu situ. Ada orang yang memang duduk usaha saham, duduk main jual. Jual ni, beli yang ni, jual ni. Hak ni beli, hak ni jual. Putus sakit kepala, tidur mampu tu kan. Memang ada macam tu. Memang ada. Naik. Kawan murah beli. Naik. Katalah orang jual, dia beli. Pasal nak naik lagi. Dia redup turun. Mampu. Jadi indeks turun apa. Satu hal lah kan. Dia memang kena mengaji suku untuk faham elok tu. Macam mana pun atas kita bercara buat baik. Tu baik ni mesti ain musyahadah. Apa benda yang kita beli tu? Beli apa? Hak tu yang masalah tu. Dia alam tu saya sebut spekulasi tu. Spekulasi ya. Alam maya. Memang ada. Tak ada benda tak ada pun. Ni pon ni. Tu kalau beli apa mata wang beli. Tu beli pon ni. Tak ada benda ni istilahnya tak ada ain. Tu yang saya kalau orang tanya dalam bab saham ni macam mana? Tinggal lah. Kalau saya ngaji dengan arwah Tok Guru pun kata gitu, saham. Tok Saduk belilah. Tak nak rasa saya nak kata gini, masa Tok Guru kata itu, tak ada orang jadi kaya sebab main saham. Ada orang jadi kaya main saham. Jadi gila ada. Macam mana kalau sebut yang ni, ada tak orang kaya sebab main judi? Tak ramai macam tu software ayat dia. Tapi rata-ratanya teruk. Rata-rata orang main saham semua mukus. Berapa kedai ni? Mampu habis. Apa tu? Dia porek haram tak haram pun syarak dah kata awal lagi pergi ikut apa. Benda tu spekulasi kau beli kau apa. Kalau katalah dia nak beli dinar, dulu apa tu naik dinar Iraq kan. Masa tu kan murah. Dinar Iraq pun bukan dinar. Duit kertas. Beli, konon akan naik harga. Beli duk harga tu kak. Tak laku pun. Padang yang muka kena bodoh. Tapi istilah beli kertas tu. Sah beli. Kau nak beli harga mahal, ikut kau lah kau beli. Tapi boleh buat apa? Boleh beli kertas. Tapi sah juga beli. Pasal ada ain dia. Jadi bila spekulasi ni tak sah ni. Kalau kita salam pun, dia spekulasi. Tapi kita sebut dia cari. Satu sah. Jadi kalau macam saham tu, kita beli kat siapa? Kat Grandi counter ya. Motor dia cari tak? Cari apa? Dia hantar penyataan je lah keluar. Kita beli. Itu ya. Dia bukan cari barang tu. Jadi mana maksud fizimah dia? Salam. Bukan salam. Musyahadah. Mana musyahadah tak tengok benda apa? Apa? Spekulasi. Yang ni lah sistem KP yang dia telah mensistemkan seluruh dunia. Yang ni yang kita nak patah balik kepak buang tu, balik pada sistem kuno. Walaupun kuno ni betul syarat. Orang kata kuno, kau nak ambil modern, ambil lah. Jadi macam Malaysia sekarang, Malaysia lah, semua negeri-negeri yang nak membangun jadi bankrupt pasal apa? Pasal ni pasal wang kertas. Kau ambil, bayar macam ni. Malaysia berapa bilion kena bayar. Jadi dia akan menggalakkan istilahnya berbelanja lebih daripada apa yang ada. Pasal benda tak ada, tapi dia bagi duit dah untuk kita berbelanja. Jadi ganti duit kita. Cagaran pun tak ada, tapi kau ambil macam ni, kau mesti bayar macam ni. Tak mampu tu. Beli jet satu. Ni jet baru beli pula. Beli jet satu. Ni jet kapal selam tak boleh selam lah apa. Overcraft tak jadi craft. Macam-macam. Sebutnya tu kot. Saja melekat sikit kot tu. Jadi asal sebut spekulasi je lah. Bila spekulasi ni yang boleh kata dalam dunia semua jadi bergantung pada sistem Yahudi ni. Dia memang sistem Yahudi ni, sistem saham-saham ni. Satu lah bila ada negara-negara yang nak balik kepada sistem emas, gunakan mata wang emas betul, perak betul. Mereka memang bising antara yang nak buat ni siapa? Jepun, Korea, Malaysia.
Sikit lah sebut itu. Jadi saja nak ke spekulasi. Sebut itu lah. Jadi atas membeli barang tak ada ain tak tentu ni, walaupun katalah ada, tapi proses baik itu tak sah. Pasal tak ada kobat. Tak ada nampak ain. Dia pula tak pergi cari. Itu memang semata-mata on paper je lah. Ni bukan apa on screen ni. Bukan paper pun screen ni. Trend. Trend. Nak beli yang ni. Trend. Tu transfer sini pula. Trend. Tu jual pula ni lah. Trend tu mampu itu Sikit lah saya gunakan bahasa mampu itu. Nak provoke sama. Dosa nak main lah saham. Saya ada 2-3 orang kawan main saham. Macam tu lah, nak gila je dia. Pak menakan ada seorang. Tok arwah Tok Wan dulu meninggal. Ada juga lah duitnya. Nak cerita dah duit tu lah. Buka kilang minyak, apa kilang minyak lah dah. Petropam. Dia ada dapat premier apa. Kuat orang Mukarrabin. Mukarrabin. Buka Petropam apa-apa. Beli rumah besar-besar. Masuk saham apa. Masuk saham saya tengok lah. Kata agak esok payah lah bapak ni. Kalau ikut dapat Petropam tu bagus lah tu. Negak tu pun cantik lah tu. Tapi dia gaduh main saham gini. Tak cukup duit top up kat mak kita Mak adik-adik dengan belah-belah mak ni cerita ni. Top up sikit-sikit 20,000, 30,000, 40,000. Habis hutang tak bayar, berniaga lingkup. Saham jatuh. Cerai lagi bini. Anak apa? Anak 5. Cerai pun umur 4 menakan saya. Lebih pada saya lah. Saya baru umur 23. Campur 23. Okey. Belakang tu jangan lupa Okey. 23 umur 23. Pak menakan umur kat 60 lah. Cerai lagi bini. Habis rumah-rumah semua kena lelong habis. Punca apa? Saham. Saja sikit. Nak kata hati-hatilah dengan saham tu. Jangan duk bangga dengan untungan saham. Pula tu untung meniaga apa? Kalau tanya meniaga apa? Meniaga saham. Apa saham? Kalau tengok bahasa Arab pun saham pun apa? Anak panah, kena panah Kalau makna itu sahmun makna habuan bahagian. Sahmun bahagian apa? Meniaga bahagian. Bahagian apa? Tak boleh nak cerita. Bila tak ada cerita, meniaga pun dia tu. Meniaga spekulasi. Saya nak fahamkan spekulasi tu. Maksudnya mereka benda. Dari sisi syarat tak lulus. Betul bila bincang buat deposit pula. Allah, 2-3 kali pening ni. Sagi untung pula 7-3-2. Lagi pening. Pasal apa? Dia pening ni atas pening ni atas pening. Pasal apa? Banyak benda yang tak sah mengikut syarat. Gurur. Yang teruk. Lain kalau ada. Tak, okey. Silakan. Kalau faham online ni dengan gambar apa semua Dan. Cuma pastikan siapa dengan kita nak muamalat tu. Nombor ada, kontak tu. Telefon. Akad tu. Akad tu telefon lah. SMS. Kalau SMS ni macam mana kita belajar bab baik dulu. Dia hukum kinayah dalam bab lafaz kan. Jadi dia bukan lafaz soreh dalam ijab kabul. Macam mana pun itu pada huruf dikira sebagai berjual beli. Setuju tak setuju, okey tak okey kan. Jadi kalau kita on macam mana kita sebut buat mesin-mesin. Cuma mesin tu orang tak menyawa. SMS ni dia alat komunikasi. Sebaiknya telefon lah. Kan kita telefon tu lagi mesra, lagi kita kenal suara dia. Orang ni amanah tak amanah ke, kita boleh kenal dengan suara tu, boleh tahu. Telefon ni barang ni ada. Okey. Tak kenal ni tak apa kan. Tak percaya tu sah belikan saya. Okey, bagus. Tak, memang betul ada orang amanah macam tu Orang amanah. Betul macam mana? Ni alamat saya macam ni. Ada kedai tak ada. Jual online ni. Betul macam mana? Barang macam mana gambar tu. Nanti saya ambil gambar sekali lagi. Sikit dia hantar. Jadi keboleh percayaan tu ada. Barang pun kan. Jadi kalau asal kita nak sebut tu, benda ada, gambar ada, boleh ditunjuk untuk menunjukkan atas kata mausuf zimah tadi. Jadi bila kita atas nama akad tu, ijab kabul tu memang pakai telefon atau SMS atas nama huruf, atas kita bicara buat baik dulu. Sah atas nama ijab kabul tu.
Cuma nak sah dia tu dengan tunai je lah. Dan memang muamalat pun tak bank in, mampu dia tak hantar. Dia apa? BWT kan, bayar waktu terima BWT kan. Apa bahasa Inggeris? Cash on delivery COD, cash on delivery. Betul lah saya sebut tu. Cash on delivery maksudnya you cash then only we will deliver it. Jadi cash tu istilah salam tu. Tunai ya. Bukan dia hantar dulu tu mampu orang lari. Jadi cash masuk. Cuma pastikan siapa kita muamalat. That's all. Jadi kalau faham dengan kata salam tu, nampak gaya tu okey . Cuma pastikan jangan tertipu. Masuk bank kita tak tahu siapa dia. Masuk duit, saya dah bank in. Tak tahu telefon dia tak angkat. Nama siapa, apa-apa, pastikan kita kenal dia dulu. Kenal dari sudut perhubungan lah. Pasal muka tak pernah tengok. Nak hantar muka, tengok muka you macam mana. Kalau mak misal lah kan. Tak apa, kadang-kadang dia ada peribadi dia apa. Kalau dia ada syarikat lagi senang. Kalau benda yang istilah individu bukan syarikat, tak ada kedai, dia atas kepercayaan kita muamalat. Satu saya kata call dulu. Kalau saya pun, saya tak pernah ada pengalaman membeli online. Baru 2 kali saya buat. Satu beli panah, satu beli kepala mata panah untuk memburunya. Yang dia ada arrow nak panah tu. Kepala dia tu boleh tukar untuk hunting. Nak nanti saya bawa, saya tunjuk macam mana nak kepala. Tu kena gajah pun mampus. Apa saya nak cerita, yang tu saya beli pakai online. Kaedah macam tu lah. Telefon, tanya gambar apa ada lah, tunjuk-tunjuk ni. Kira sejuk, dia kata bank in, saya hantar. Bank, masuk nama bank apa-apa. Untuk dia ambil alamat, tengok cara amanah, hantar sampai berapa. Jadi kalau faham tu, ya boleh sah. Pizza Hut. Kalau faham order tu salam, tapi tak sah salam. Pasal bukan bayar dulu. Pasal dia pakai api. Dia tak sah salam. Jumpa ke depan je lah. Pasal benda yang boleh salam, mesti syarat dia jangan diubah dengan api. Pasal tak boleh dobit. Garing ke tak garing. Masak tak masak. Rasa memang dia akan standard kan lah rasa dia kan. Tapi memangkah macam tu pasti sentiasa rasa dia. Kalau kata sekali pun sama, bila dia nak memproses je menggunakan api. Api adalah benda istilahnya tak terdobit. Tak boleh dobit. Tak boleh dobit maksudnya sakatan itu tak boleh nak disukat. Jadi tak sah. Atas nama salam, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, nasi lemak, catering tak boleh atas nama order. Saya nak order, saya nak catering makan untuk 5,000 orang. Lauk macam ni. Buat apa? Jadi istilahnya bukan salam. Yang tu nak buat apa? Upah. Kaedah dia upah. Saya nak upah awak sediakan makanan untuk 5,000 orang, nasi minyak dan nasi putih. Lepas tu lauk macam ni. Berapa awak nak ambil? Jadi akad dia akad apa? Upah. Saya upah awak untuk sediakan makanan, lauk macam ni. Kalau nak sebut dengan tentu ijab kabul je lah. Begini dengan harga berapa? RM12,000 ambil. Sama ada bayar kemudian lepas dia tengok ijarah zimmah atau ijarah ain. Faham tu dia ijarah zimmah, maksudnya dia ambil tanggungjawab. Asal ijarah zimmah bayar tunai. Melainkan ada kepercayaan dia kata tak apalah kita buat dulu esok bayar kemudian itu pasal muamalat lain nanti jumpa bab dia. Tapi asal nak sebut tu benda-benda macam tu dia bila ubah dengan api, nak proses dengan api, dia tak sah salam. Jumpa ke depan lah kan, pasal kita dah bicara dulu, nanti baca senang. Pasal nak dapat gambaran dia tu dulu. Terus saya jawab. Dia order, tapi order tak cukup syarat-syarat. Kerana spek dia tu tak terdobit kerana dia pakai api untuk memproses. Macam pisang goreng, terus mana goreng? Tepung tebal mana? Minyak second hand ke minyak first hand? Ke dah sebulan hand lah. Sebulan daripada awal goreng sampai hujung goreng nak pakai lagi. Dah berapa kali sepatutnya kena buang minyak. Betul kan? Ya.
Rasul Mal bagi pembayar Rasul Mal Dalam bab salam ni. salam. Ra- Maksudnya Rasul Mal tu pembeli Pembeli itu membayar Rasul Mal. Oh tak. Istilah Rasul Mal tu adalah jami' mal. Cuma diguna raksu. Kalau modal tu dalam bab-bab tertentu Rasul Mal adalah modal. Cuma modal pun sebahagian ke semua. Istilah raksu tu nak menunjukkan umbi benda. Pasal guna istilah raksu, umbu, dia nak menunjukkan benda besar. Jadi raksu mal, tak ada mal ni tak jadi salam. Kalau atas istilah gunakan raksu. Jadi dia bukan raksu ni adalah apa tadi? Deposit tu. Bukan. Raksu mal adalah harga barang tu. Harga duit tu sendiri dia panggil raksu mal. Saya tak pasti, tapi rasanya dia panggil muslam alaih, muslam pih. Kalau ada pun istilah Rasul Mal, diguna istilah tu. Rasanya memang ada guna istilah tu. Ya, memang ada kitab guna Rasul Mal. Kitab ni ada Hasyah apa juri sebut dengan Rasul Mal. Memang dia sebut Rasul Mal, tapi Rasul Mal tu bukan deposit. Rasul Mal tu adalah harga muslam pi. Benda yang nak disalamkan padanya. Complete, yes. Cuma istilah dia raksu. Kita Melayu, syarah Melayu tu yang harus sikit tu. Raksu bagi kepala dulu, ekor tak bagi. Kita faham itu, kita faham itu. Padahal raksu mal maksudnya mal. Itu istilah. Ya. Kalau macam nak buat mudharabah, raksu mal. Lagi ada ribuhu. Ribuhu tu dia lah ziyadah daripada raksu mal. Yang tu. Lain. Wang pos. Betul? Yang tu pun memang ada masuk bicara dalam bab ni. Pasal antara baik salam tu, barang tu, begitu juga harga, kos. Yang tu akan ditentukan oleh persetujuan dua pihak. Hantar di mana dan pengangkutan siapa tanggung. Kalau kata saya jual barang, kos pihak tanggung. Tanggung lah. Nak hantar di mana, dia mana, tempat mana, alamat apa yang nak dihantar. Jadi hantar pun bukan dia hantar dia pun guna perkhidmatan je kan. Jadi hantar kata siapa kena tanggung, dia atas persetujuan. Dia di atas persetujuan. Jadi kalau penjual kata apa dia panggil shipping, include shipping, tu maksudnya dia bayar sekali pos pos pun RM2 gaduh habis. Dia untung tu RM200 sikit macam tu kot. Masa saya jawab lain. Baik. Wa yasihu salamu halan wa mu'ajjalan. Sah juga beli salam halan, asal terjemah tunai, la ni presently, dan mu'ajjalan dah bertangguh. Atas contoh kita sebut tadi, semua tu adalah salam tangguh. Salam juga boleh jadi tunai. Kita baca dulu habis gitu. Jadi ada istilah jual beli salam tunai, jual beli salam tangguh. Fa'in utliqa salamu, jika diitlakkan akan salam, maksudnya itlak ni sebut salam ni, saya salamkan benda ni. Itlak salam in aqada halan, jadilah ia salam ni tunai fil asah. Okey, tu fil asah. Okey, bagi faham apa dia halan wa mu'ajjalan. Bab ni ada orang salah syarah maksud kitab. Walaupun taswir masalah betul, tapi menghuraikan hal dan mu'ajjal tu salah. Ada orang kata macam ni, hal di pihak mushtari, mu'ajjal di pihak baik. Faham saya sebut? Tunai macam bagi duit tunai.
muajjal di pihak orang jual. Tak betul. Itu bukan maksud. Salam tu sendiri hal dan muajjal. Okey, macam mana? Contoh tadi semua salam muajjal. Contoh hal macam mana? Pergi kedai, dia kata mau apa haji, saja bagi contoh jual beli ni kan Cina sedang kan. Satu puji Cina. Nak apa haji? Nak handset. Brand apa? Samsung. Samsung apa? Note 2. Warna apa? Silver. Second hand ke baru? Second hand. Berapa gig memori? Processor apa sedia maklum. Bila sebut Note 2, spek sedia faham lah. Macam ni. Oli ke AP set? Oli punya. Ada. Nanti saat. Kau belum lah. Dia cari kulit dia lah. Kita barang tak nampak lah. Kita sebut spesifikasi. Ustaz tengok, Haji punya nasib baik. Ada satu lagi. Berapa harga? Harga lah. Kalau kita tak bayar di situ dengan spek kita sebut, tengok itu barang dulu. Dia jadi baik lagi. Tak salam lah. Kalau salam tu macam mana? Bayar dulu kita ambil. Spek memang betul punya. Kalau kata baru second hand, kot nak kena tengok dulu kan. Tak puas hati tak? Kita pasal bila tengok dia dah jadi baik, dia tak jadi salam. Jadi atas kita sebut mausuf fi zimmah. Jadi mausuf fi zimmah, spek mesti tepat. Macam ni masih elok, ya masih elok. Tak elok pulang balik. Kita memang ada warranty punya situ. Ada aib boleh hantar dia kata. Jadi bayar berapa? Kita jual murah sekarang. Kalau Note 2 sekarang baru 500 setengah. Ya. Cocok. Lai. Ini aja tengok. Pasang. Tengok. Okey. Jadi kalau nisbah tadi tu, kalau atas nama akad, bagi duit siap tu kan. Cuma akad rasmi tak ada. Kalau rasmi macam tu lah. Saya mau beli handset Note 2 warna silver, second hand, harga 550, spesifikasi semua, kondisi masih baik. Katalah macam tu je sebut kan. Dapat sarung free satu, cover free satu. Bagi duit, okey. Kalau atas nama saya mau itu barang, ambil bagi. Tu salam hal. Pasal apa hal? Order. Kalau tanya dia buat keluar, tengok puas hati, beli. Tu baik. Tak salah. Saya nak tunjuk contoh hal. Masuk kedai, cangkul ada. Apa brand? Mahal punya ke murah punya? Cap buaya. Buaya Jepun ke buaya Siam? Buaya Jepun ke buaya Malaysia punya? Buaya Jepun. Sekali hulu lah. Pasang siap. Kayu apa? Kayu apa? Cengai batu. Dan kena ujung. Cengai batu. Pasang siap. Okey, saiz berapa inci? Mesti boleh sebut. Tak pun Haji tak boleh sebut lah. Tengok ini gambar lah. Ini ya. Ini sekali cangkui pasang semua. Sama Haji cincang regular customer RM30. RM30. Saya mau cangkui itu macam RM30. Jauh cangkui lah. Wah. Ambil. Ini Haji cangkui. Salam hal. Dan maksudnya kita salam hal tu, kita minta bagi duit, dia ambil. Itu salam hal. Kalau kita minta nak jangkau macam ni, cocok dia ambil, tengok dulu. Okey, ini macam. Okey, ini barang beli, kira semua. Apa tu? Baik. Siap. Nak bezakan baik dengan salam dia. Siap. Jadi kalau atas istilah salam asal tu disebut itlak salam, dia hal lah. Maksudnya kita nak barang macam ni tu. Apa?
hal lah nak latu lah tu. Kalau ada, ini barang tak ada Haji, kena order punya. Tu baru muajal. Mau yang blower untuk kasih bakar PVC punya ada tak? Blower kasih bakar PVC Saya pernah minta ada Cina, dia melenggu tengok. Blower kasih bakar PVC Blower. Dia ada angin aja kali. Dia panas lah. Macam itu perkening rambut, tapi dia panas lagi pada perkening rambut. Dia boleh kita adjust dia punya temperature. Tapi kalau kena PVC pun lembut. Itu memang kena order. Itu ada brand Bosch saja. Berapa itu? Saya kena tengok harga lah. Bila boleh datang? Tak tahu, tak nak biasa ambil itu barang lah. Sentuh lah saya sebut ni pasal benar muamalah. Jadi saya sebut tu, kalau kita nak, muajal lah tu. Cuma kita tak order pun. Nanti kalau ada barang tu cerita sama saya, Haji punya nombor berapa? Bukan salah pun. Kita ikhbar apa kita nak. Kalau ada, nanti saya cerita Haji. Sampai lah ni tak telefon pun, tak ada tu. Tak ada tu. Saya sebut tu pasal saya nak buat panah kan. Budak-budaknya batang baik, tengok YouTube dia buat panah murah macam mana. Dia kena pakai blower tu. Selalu pakai dapur ya, pasang dapur gas, bakar batang PVC tu. Pandai kan lah buat, tapi nak bagi cantik sikit. Tak faham sudah. Diam macam tu. Saya bukan nak cerita tu, saya nak cerita salam. Tak faham pipe cerita PVC pun tak faham sudah lah. Asal nak sebut. Jadi kalau tak ada tu muajal. Jadi memang kalau kita nak order betul, kalau dia faham kita memang nak, saya pun memang selalu saya tak bagi duit. Saya kata memang saya nak punya ini barang. Tak apa, kita cari untuk Haji. Cari lah. Jadi istilahnya bukan salam, ikhbar. Dia cari pun datang dia faham kita memang nak barang, dia tolong cari. Itu beli apa. Saya nak tunjuk kata kita muamalah tu muamalah apa. Saya nak sebut tu je. Beli apa tu? Untuk jumper kereta kalau tak boleh start kan. Selalu jual murah tu. Dia ada hak. Dia punya wayar elok kepek kepala dia terkemas kan. 100 lebih tak. Saya kata kedai dulu ada sekali. Itu kena order punya. Saya nak itu. Tak apa. Nanti kita ada Haji datang kita beritahu. Masuk kedai tu Haji barang tu lah ada. Kita tak ambil pun, tak gaduh pasal memang kat barang dia libur dalam kedai. Tak ada lah, ada. Ambil, saya mau. Istilahnya jual beli ya. Bukan salam. Jadi yang kita nak tu kita ikhbar dengan dia. Yang tu ikhbar kita tahu dia cari. Jadi hak tu bukan salam. Salam ni memang kita nak, suruh dia cari. Ya. Kalau faham ikhbar tak? Pasal ikhbar kita tahu dia pula meniaga, dia memang simpan barang dia. Kalau kita tak ambil pun tak jadi masalah kat dia. Itu ikhbar. Kalau salam ni memang dia istilah kita bagi duit, memang kita akan tanggungjawab ni bawa. Yang tu yang bila katalah kita memang serius nak duit tak bagi. Lepas tu kita suruh dia order. Dia ambil, dia cari, duit tak bagi, tak jadi. Tu salah. Pasal kalau ikut cara tu salam. Cuma salam pasit. Pasal apa pasit? Tak bayar. Lepas tu dah lah tak bayar. Tak ambil tak. Tak akad tu kita bicara berakad dulu kan. Berakad tu dia berlaku khilaf akad. Masalah mu'atah tu. Adakah dia jadi tak jadi. Jadi salam pun ada khilaf mu'atah, macam mana kita belajar baik-baik dulu. Jadi di atas kita tak ambil, masalah dia apa? Masalah tak ambil benda yang kita pesan kat dia, suruh dia cari. Yang tu yang dia kena banyak kali tu, dia dah kena dajek, dia apa? Deposit. Haji mau deposit RM50. Berapa haji mau taluk? RM5 pun RM5 lah. Kurang-kurangnya dia boleh tak ada rahal RM5 situ. Tak ambil pun tak apalah, dia simpan dalam kedai, dia jual. Tapi RM5 dia dapat lah. Kalau beli tak apalah, memang beli dia jual, campur dengan RM5 tu. Tapi tak ambil dah dapat RM5 kat dia. Pasal apa? Pasal beli bahan celaka, order tak ambil. Dia nak elak tu dia bagi deposit ke orang. Orang yang betul pun habis semua kena deposit. Yang ni muamalat tak betul. Jadi kalau nak buat cadangan tu cadangan lah. Tapi asal saya sebut ialah apa dia salam, nak bagi salam tu macam mana. Kalau tak salam pun atau kata ikhbar,
Tu yang kalau kata benda tak cukup syarat, kaedah dia bukan salam. Macam sebut catering tadi, kaedah dia ialah ijarah. Upah. Tak cukup syarat upah. Asal syarah tu halan muajalan. Bagi faham hal lah muajal. Dia kaedah barang Dua. dengan hutang dia. Sama ada Separuh tunai, separuh hutang. oh separuh tu dan separuh hutang. Yang RM1 tu saya boleh buat. Dia janji tuan mesti hutang. Maksudnya jual beli kan, bukan salam kan. Ya boleh. Maksudnya katalah nak beli barang duit tak cukup. Ni berapa? 300. Soalah saya ada 200 je. Tak apa, bayar 200 dulu. Jadi saya beli barang ni harga 300, 200 tunai, 100 hutang. Saya jual. Boleh? Yang waktu itu tak sebagai deposit kan? Tak. Deposit lain. Dia sah tu pasal hutang saja pun selesai. Sah tunai pun selesai kan. Jadi separuh hutang, separuh ni. Pasal mana-mana muamalat yang boleh sah tunai dan hutang, dia boleh hutang di situ, tunai di situ. Dua akad tu bang. Bukan dua akad, dua jenis bayaran dalam satu akad. Maksudnya yang terdapat tunai dan hutang. Tak apa, kalau baik tak apa, salam tak boleh. Salam, saya beli barang ni dengan harga RM3,000, RM2,000 tunai, RM1,000 hutang. Saya order barang tak dapat lagi, tu tak boleh ya. Pasal tu yang salam tak boleh hutang. Salam bila tak boleh hutang, tak boleh separuh hutang, separuh tunai. Tak boleh. Bila hutang, tu yang ada khilaf dua kaul, dua tafriq safaqah. Ada yang kata tak sah langsung, pasal apa? Tak cukup syarat. Ada yang kata sah pada yang dibayar. Tapi nak keluar khilaf, usah buat amal itu. Satu kalau tak ada duit, ikhbar saja. Dia cari, esok akad jual beli. Itu kot. Lain. Ya. Saya nak makan makanan. Order tu Tolong jawab boleh tak? Nasi pataya satu, goreng pataya, paprik, upah, bukan order. Order lah. Order kat orang putih. Pergi kita beli tu, beli ke? Beli ni barang ada. Cedok, apa? Nasi. Itu beli. Itu beli. Itu baik. Pasal musyahadah. Teh tarik tu. Teh tarik tu apa? Memanglah order. Tu pasal orang putih. Baik. Upah buat teh tarik. Dia tulis teh tarik RM1.8 kupang. Contoh kan. Mahal tu RM1.6 kupang. RM1.6 kupang. RM1.8 tu ais. Teh tarik ais. Ais pun jadi. Ada orang macam tu. RM1.8 kupang. Teh tarik ais RM1.8 kupang. Maksudnya upah buat teh tarik ais. Jadi istilahnya upah tu atas nama order. Bahasa orang putih order lah, memang order. Tapi atas kita punya muamalat tu upah dia buat teh tarik. Tu yang kita bicara buat zakat dulu. Orang buat kedai makan kena zakat. Pasal apa? Pasal dia buat kedai upah, bukan buat kedai meniaga. Walaupun nama meniaga, dia bahasa kita meniaga kedai makan. Kedai makan pula masak panas ni, bukan barang siap. Bila masak panas zakat, tak ada zakat. Pasal apa tak ada zakat? Tak ada urudu tijarah. Benda yang diperniagakan tak ada. Tu yang kita belajar bab zakat dulu macam tu. Tu yang dia ada link. Faham sana, faham sini. Tak faham sini, perlu blur sana. Lepas saya jawab salah. Lain, lebih best buat tu. Memang kita selalu istilahnya tu order tu yang maksud order kan. Cuma atas nama kita muamalat upah. Jadi upah. Jadi bukan salam. Kalau salam kalau kena beli awal, bayar duit awal. Tapi bukan salam. Dia adalah upah. Upah pun ada hal muajal. Ya. Dia jatuh istilah dia ijarah. Ijarah dia ada dua jenis, ain, ijaratul ayan atau ijaratul ain, dan ijaratul zimmah. Dia kalau ijarah zimmah bayar tunai. Contoh, cuma zimmah kita ni kalau ikut ada banyak zimmah kita tapi kita tak tunai pasal ada musamahah situ.
Islam musamaha pun kita mudah-mudah. Memang biasanya orang tak lari, orang akan bayar. Pasal order baju tu, yang tu istilah zimmah. Kita nak tarik tu. Jadi dia akan sediakan tarik untuk kita. Macam mana kita nak pergi Kuala Lumpur, tiket satu tempat duduk. Bas Express. Pukul 10 pagi. Berapa bulan? Itu istilahnya ijarah zimmah. Kita bukan sewa bas, sewa satu tempat duduk untuk bawa kita pergi. Katalah nak pergi Kuala Lumpur. Itu istilahnya ijarah zimmah. Bas mana tak kira, kita bukan sewa bas. Kita nak satu tempat duduk. Sama ada kau naik bas 2 tingkat ke 1 tingkat ke apa, tak kira. Tapi spek dia aircon, tempat duduk nombor berapa, tarikh berapa, ni. Jadi tiket dia bagi tu bukan beli tiket. Apa tu? Dia kat bahasa Arab tiket panggil apa? Apa tazkirah? Terjemah apa? Terjemah peringatan. Dia tazkirah je. Tazkirah bukan beli tiket. Beli tiket maksudnya saya beli tiket, ambil tiket tu balik simpan orang pantai. Itu beli tiket. Tiket tu tazkirah untuk kau sewa bila, berapa tempat duduk, nombor berapa, tarikh bila, jam bila. Kalau ada bas dia sebut nombor bas. Lantaklah bas tu kan. Pasal penting bukan bas, tempat duduk tu nak pergi sampai. Itu ijarah zimmah. Ijarah zimmah bayar masa naik ke bayar masa naik? Bayar sebelum naik, bayar. Itu ijarah zimmah. Jadi maksudnya dia tanggungjawab, dia sediakan bas untuk kita. Nah, ijarah zimmah dia ada beza kan jelas. Ain, kalau ain rosak tengah jalan, habis, batal tu. Habis, bayar nanti bayar takat sampai tempat rosak. Kalau ijarah zimmah rosak, dia wajib cari bas lain sampai yang kita kat tempat. Dia ada beza ijarah zimmah dan ain. Macam mana pun nak sebut, ijarah zimmah dia kena bayar tunai di awal. Jadi kalau order tarik ni macam mana? Zimmah ke ain? Kalau tarik tu ada tarik segelas. Itu baik. Itu baik. Bukan zimmah. Tarik tu. Ais lychee. Contoh. Dan ni jenis minuman orang minta itu. Ni apa? Apple ice. Bukan blend. Asam boy. Okey, semua. Sajalah buah ayat itu kan. Jadi kalau dah ada, dia lah macam jual cedok tu baik. Ni yang ni istilahnya ijarah. Nah, ijarah zimmah. Patutnya bayar awal. Tapi itu dah ada musamaha. Kaedah zimmah bayar awal. Dan kaedah baik, dia boleh hutang depan belakang, tak ada masalah. Makan boleh makan dulu, bayar kemudian, tak ada masalah. Tapi kalau nasi lemak apa bayar dulu, buat kami buat. Tapi benda tu ada musamaha. Kita dah habis makan bayar. Jadi buat tu atas masing-masing amanah. Maksudnya aku percaya kat kau, kau percaya kat aku. Kita order, dia buat. Kita nak lari tak lari ke apa, memang selalunya kita bayar lah. Tapi asal nak sebut ialah atas nama ijarah zimmah. Asal ijarah zimmah bayar pada awal-awal pekerjaan. Itu asal. Itu kot asal nak sebut. Saja ke ijarah tu sikit. Ada lain itu. Jadi ke depan ni dia sebut ada syarat-syarat untuk nama salam. Nak terus tu jadi panjang lagi berhenti tengah jalan kan. Suara pun rasa macam press sangat ni. Biar dulu lah rasa. Kita tangguh situ. Wa innama yasihu salamu fima ay fi syai'in takamalat fihi khamsu syara'id. Ni maaf kena berhenti awal sikit ni. Tangguh situ. InsyaAllah satu-satu salam macam mana kita bicara tu dengan syarat dia api dan sebagainya. Jumpa depan nanti. Wallahualam. Next month InsyaAllah. Wallahualam. Kalau tak ada soalan. Macam mana pun kalau ada tu, kau ada saya boleh jawab, saya jawab dulu. Tak ada tangguh kalau ada soalan. Ya. Ya. Emosional. Ya. Istilah nasi'ah ni istilah
riba qardi ya. Riba bertangguh. Termasuk nasiah ni riba yang tak yadan biyadin tu. Jual emas perak tapi tak serah menyerah. Termasuk dalam riba nasiah. Pasal nasiah bertangguh. Antara makna terjemah mudah dia. Jadi antara riba nasiah tu, riba disebabkan menjual barang ribawi, baik dan mustari, benda ada ilat ribawi tapi tak berlaku serah menyerah dalam akad. Dan saya memang tak sebut pun istilah-istilah kan. Kalau riba yang tak sama banyak, dia panggil riba fadli. Pasal tak sama, tak tamasul. Kalau riba tak serah menyerah, dia panggil riba liadi, riba liat. Riba tangan, maksud apa? Tak serah menyerah, tak yadan biyadin. Riba liat. Riba liat tu juga setengah istilah dia ialah riba nasi'ah. Nasi'ah. Satu lagi riba yang bicara dalam bab hutang saja adalah riba qardi. Riba dengan sebab hutang. Yang tu pun atas wajah dia ialah nasi'ah juga. Pasal apa? Pasal nasi'ah dipanggil riba nasi'ah kerana sebab bertangguh ada ziyadah daripada bayar qardi asal. Itu juga termasuk dalam istilah nasi'ah. Atas ada istilah riba nasi'ah. Lain? Tak ada, Allah tangguh selalu, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nur qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.